أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سورة فيل The chapter of Fil. Surah gajah Al-Fil Filun jamak dia afyal kan. Filun di sini jamak dia afyal. Nampak tak? Saya bagi yang bahasa Inggeris lah sebab ramai yang pandai bahasa Inggeris daripada bahasa Arab. Ni fil, elephant, afyal. Dia punya plural. Afyal. Dan banyak lagi plural dia fuyul. Maksudnya nanti kalau kita baca kitab-kitab Tafsir. ada yang mengatakan tentera bergajah ni bukan seekor aja. Seekor tu ketua dia kan. Sebanyak lagi ada 2-3 lagi sampai belah-belah pun ada kata sampai 13, 12, 13, 9. Ada yang kata tak, seekor tu aja kalau Quran sebut seekor-seekor lah. Filun, jamak dia, afyalun, fuyulun, Fialatun. filun juga digunakan untuk makna satu yang heavy. Ataupun maknanya dungu. Rajulun filur ra'i. Orang lelaki yang lemah dalam memberi pandangan. Macam gajah lah. Penglihatan dia lemah. Okay, dia punya turunnya di mana? Makkah. Makkiyatun. Berapa ayat? 5 ayat. Khamsu ayatin. 5 ayat. Ayat maksud di sini ialah potongan-potongan. Bukannya ayat seperti mana yang kita faham, satu ayat, 2 ayat, complete sentence. Bukan gitu kan. Potongan-potongan yang kita kata apa, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW melalui Jibril. Berhenti kat sini, berhenti kat sini, berhenti kat sini. Walaupun ayat tu tak complete. So berhenti-berhentilah, artinya 5 tanda berhenti. So 5 ayat, 5 tanda berhenti. Okay, kita tengok terjemahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, tidakkah kamu melihat? Apakah tidak kan? Apakah tidak? Apakah lam tu tidak? Apakah tidak? Tara kamu wahai Muhammad, kamu melihat. Kaifa bagaimana fa'ala rabbuka. Rabbuka Tuhan kamu telah berbuat bi kepadalah ataupun terhadap ashabil fil, empunya gajah. Asal mana sahib, orang yang mengiringi seseorang, yang berdampingan. Maksud sini tentera lah kan, tentera bergajah. Alam yaj'al, apakah tidak ataupun tidakkah dia, yakni Allah lah, yaj'al tu kembali kepada Rabbuka kan. Tidakkah Tuhan engkau telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka ataupun perancangan mereka. Plot, perancangan, Jahat. tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kegagalan. Jadikan dia gagal. Wa arsala alaihim, dan tidakkah Dia telah mengirimkan ataf kepada alam yaj'al lah. kepada mereka tayran, burung-burung. Burung-burung iaitu ababil. Burung-burung ababil. Yang dinamakan sebagai burung ababil. Ataupun ababil tu maknanya berpuak-puak. Sekelompok-sekelompok. Di mana burung-burung itu Tarmihin, melemparkan kepada mereka dengan batu-batu. Melemparkan mereka dengan batu-batu. Bihijaratin min sijil. asalnya daripada bahasa Parsi sang vagil. Sang batu, gil tanah. Artinya batu yang diperbuat daripada tanah lah. Yakni tanah yang dibakar kemudian jadi keras macam batu. Faja'alahum, maka dia menjadikan mereka ka'asfin, seperti asf. Tafsir dia asf, seperti daun, daun-daun. Ma'kulin, yang dimakan.
yang dikunyah oleh binatang dan jatuh berguguran. Ka'asfin ma'kulin kawaraki zar'in akalathu ad-dawa. Seperti daun-daun ataupun jerami yang dimakan oleh ternakan yang jatuh daripada mulut mereka, jatuh berguguran. Yang kemudiannya dipijak oleh binatang itu dan dilanyak-lanyaknya. Okey, tengok tafsir. Alam tara. So yang dia nak huraikan itu ialah istifham. A tu mana istifham. Alat yang digunakan untuk bertanya. Istifham. Jenis ta'jib. Ta'jibin. Istifham untuk mewujudkan kehairanan. Maknanya dengan tanya soal tu, seolah-olah ayat tu nak melahirkan Perasaan takjub. kamu tu. Wahai Muhammad, kamu kena heran dengan peristiwa ini. Jadi, Ajiba ya'jabu. i'jab. Yakni maksud dia, kalaulah istifham tu maksud dia untuk takjub, maka dia bermakna i'jab. Maknanya Allah suruh Nabi Muhammad tu rasa heran. Kamu kena rasa hairan dan pelik. Kadang-kadang takjub ni lahir bila kita sendiri tengok. Barulah kita takjub dah. Sekarang ini masalah yang tidak diketahui. Apa masalahnya dengan Quraisy ni? Yang tak mahu beriman ni. Bukankah ia satu yang pelik? Jadi Allah pun suruh Nabi Muhammad SAW rasa pelik. Kamu kena takjub dengan masalah ni. Kamu kena rasa takjub dengan masalah ni. Berita ni sepatutnya kamu takjub, wahai Muhammad. Kenapa tak takjubnya? Cerita ni berlega di sekitar kamu juga, wahai Muhammad. Maknanya tahun kamu lahir tu, tahun itulah Allah menyelamatkan Kaabah. Tahun itulah tahun yang menunjukkan bahawa orang kafir musyrik Mekah ni, pada waktu tu walaupun ada berhala 360 berhala di sekitar Kaabah tu, tapi di kala tu mereka berdoa, mereka lupa kepada berhala tu, mereka berdoa kepada Allah yang Maha Esa sahaja. Di kala tu. Tak pelik dia kata. Lepas tu mereka kembali balik menyembah berhala dan tidak menerima dakwah kamu yang mengajak untuk beriman, untuk mengesakan, untuk menyembah Allah yang Esa yang dulu mereka minta masa tentera Abraham hari tu. Mereka minta, ya Allah. Bukannya wahai Allat, wahai Uzza. Sepatutnya peliklah, kamu kena rasa pelik. Jadi khitab kepada Nabi Muhammad, sama juga yang dengar tu. Mereka juga akan rasa seolah-olah ayat ini menyindir mereka. Istifham ni Jalalain bagi satu aja makna dia, takjub. Dia bagi satu je kan. Istifham ni mungkin juga boleh kita guna untuk makna takrir. Takrir mengiyakan. Seolah-olah Nabi tengok. Mana ra'aita. Kamu dah tengok. Kamu dah tengok. Kamu telah tengok. Mana bukti Nabi tengok sedangkan peristiwa tu peristiwa dulu? Satu tengok bermakna kamu tahu. Memang berita itu berita yang Diketahui oleh semua penduduk Mekah pada waktu itu sebab beza peristiwa tu dengan kelahiran Nabi ni ialah 50 hari je. cerita tu masih menjadi bualan kan. Masyarakat Mekah pada waktu itu hatta budak pun tahu tentang cerita tu. Jadi seolah-olah berita itu berita yang mutawatir. Kalau berita itu mutawatir, diketahui umum, seolah-olah Berita tu kita tengok sendiri. berita tu kalau semua orang tahu seolah-olah berita itu, Kita dengar, kita tengok sendiri. Jadi seolah-olah ra'aita di sini memang tengok dengan biji mata lah. Tara ni ada dua makna. Kamu melihat dengan mata kamu. Satu tara ini kamu tahu. Kalau tahu tak ada masalah lah sebab memang tahu pun. Yang masalahnya kalau tengok dengan mata. Sedangkan Nabi tidak melihat peristiwa itu. Jadi atas dasar mutawatir. Berita tu mutawatir. Berita tu semua orang tahu. Seolah-olah ada di depan. Macam Nabi kan. Kewujudan Nabi mutawatir. Seolah-olah kita baca hadis ke apa seolah Nabi ada. Jadi istifham di sini, tanya di sini ada dua makna. Satu untuk takjub sini, mewujudkan ketakjuban untuk melahirkan kehairanan. Yang kedua untuk mengesahkan, mengiyakan bahawa tengok sungguh. Suatu benda yang hakikat seolah-olah tengok sungguh. Artinya kamu tengok, bukan lagi soalan. Kamu dah tengok. Kamu dah tengok pun bagaimana Tuhan kamu telah melakukan sesuatu terhadap
tentera bergajah. Hari itu pun kita dah sebutkan ara'aita alladhi yukadzibu biddin kan. Ara'aita kan. Tu kita kata untuk takjub. Kamu kena rasa takjub ni. Okey, sekarang ni dia kata ashabil fil, fil tu seekor lah. Sebab jamak dia tadi afial. Bila berlaku peristiwa ni? Sebelum Nabi SAW lahir kan? Orang kata tahun gajah tu. Dalam tahun 500 something lah. So Nabi lahir sekitar 57. Gitu kan? So 570, 571 ya. Tahun Masihi. Huwa Mahmudun. Gajah yang dibawa oleh tentera tu, nama dia Mahmud. Mufassir kata, nama Mahmud ni yang dipuji. Banyak digunakan untuk manusia dan juga haiwan. Haiwan yang hebat-hebat dipujilah. Terpuji. Wa ashabuhu. Dan pemiliknya ialah Abraha. Abraha tu yang merupakan Maliku, the king of Yaman. Raja Yaman. Dan juga tenteranya, Jaishuhu. Sebab dia kata pemilik-pemilik kan. So pemilik-pemilik gajah tu ialah Abraha dan tentera-tenteranya. Di mana Abraha telah membina, Bana yabni, di Sana'a, di Sana'a, Yaman. Dia telah membina satu kanisatan, satu gereja Kristian. Untuk sarafa yasrifu, liyasrifa, untuk memalingkan siapa? Al-Hajjah, untuk memalingkan orang haji pergi kepada gereja itu, memalingkan mereka daripada Makkah. Maknanya hasrat dia tadi nak menjadikan gereja tu ganti Kaabah. So orang Arab ni semenanjung Arab sehingga ke Yaman. Musim haji mereka akan berbondong-bondong akan pergi ke Mekah. Sedangkan Abraha waktu tu jadi raja di situ, di Yaman. Dia orang Habsyah ni. Nanti kita akan tunjukkan macam mana kisah beliau menjadi raja di situ. Bila jadi raja, dia nak semua orang ni jadikan Sana'a, tempat-tempat dia ni tempat orang yang datang lah. Sebab bila dia memerintah, dia nak jadikan tempat pemerintahannya sebagai tempat kerajaan, tempat ekonomi, tempat ramai orang datang, pelancong mari, tempat kita kata tempat keagamaan. Dulu kan agama kuat-kuat, agama tu dulu kuat. Dia nak jadikan tempat dia tu tempat yang ramai penganut-penganut agama datang. Dan jadi Kristian. Tiba-tiba bila dia berada di situ, dia tengok, ramai orang Arab ni tiba-tiba musim haji tak ada. Right. Timbullah perasaan tidak senang hati dia. Tak boleh jadi macam ni. So kita kena buat something. Buat sesuatu untuk palingkan orang Arab ni, dia datang ke sini. So bila orang Arab ni tetap juga pergi, itulah mari dia punya perancangan nak musnahkan Kaabah. Mula-mula dia hanya buat sebagai ganti je. Buat pertandingan je. So kita buat ni, mudah-mudahan kita buat Putrajaya ni. Kita buat besar-besar, cantik-cantik, biar mereka mari ke sini. Tapi tak jadi. Tak jadi itulah dia buat perancangan untuk musnahkan Kaabah. Ini cerita ringkas ni, cerita ringkas dia. Fa'ahdasa. Kemudian bila dia mula buat perancangan macam tu dan dia sebarkan. Bila dia membuat perancangan untuk memalingkan orang Arab daripada pergi ke Kaabah, sebaliknya datang ke gereja dia, dan pula kanisah tu Kristian. Bukan lagi agama Ibrahim. Bila orang Quraisy dengar, salah seorangnya begitu marah. Lalu dia pun buat perkara huduh. Pergi ke gereja, buang air besar. Pergi senyap-senyap, pergi buang air besar. Kemudian ambil najis tu, lomo-lomo kan di mihrab gereja tu. Sedangkan yang ni juga adalah perancangan dia. Dia nak membangkitkan perasaan marah. Supaya ada poin nanti, dia boleh menyerang. Kalau pergi segang bodoh-bodoh gitu, orang kata pula. Jadi dia nak cari poin, nak cari alasan. Cari sebab. Jadi Tuan Arak ni bila marah, pergi buat kerja macam tu, berbetulan dengan kehendak dia tu. So dia pun ambil tindakan. Menghina gereja kita, menghina rumah ibadat kita. Siapa gerangan orang ni? So mereka kata ni orang daripada Bani Kinanah. So dia kata fa'ahdasa, lalu
Lalu dia pergi buang air besar. Rajulun, seorang lelaki daripada Bani Kinanah. Kinanah ni asal keturunan Quraisy kan? Yakni seorang lelaki daripada Bani Malik bin Kinanah. Fiha, pergi buang air besar dalam gereja tu. Wala tagha, dan dia pergi lomorkan najis di kiblataha, di kiblat ataupun mihrab kanisah tu. So pergi lomor dengan najis lah. Bil azarati, najis dia. Ihtikaran, kerana menghina, tujuan dia untuk Menghina dan merendah-rendahkan biha. dengan najis itu. Fahalafa, lalu Abraham pun bersumpah. La yahdimanna Ka'bata, bahawa dia sungguh-sungguh akan memusnahkan. Fi'il mudhari' akan ditaukidkan dengan nun taukid, nun penguat kalau ada qasam, yakni sumpah sebelum dia. Jadi la yahdimanna, lam tu lam jawab sumpah. Faja'a, Lalu Abrahah pun datang ke Mekah. Ja'a Makkah. Bi, dengan membawa jaishihi, tenteranya, ala boleh bermakna bersama. afyal, gajah-gajah. Maksudnya mahali kata ada banyak gajah lah. Ada kata 13, 18 hingga 1000 ekor gajah. Ala afyalin, ala tu kalau makna dia hakiki, artinya menaiki atas gajah-gajah. Takkan semua naik gajah. Jadi ala di situ bermakna atas, tapi bukan atas gajah. Atas kenderaan-kenderaan yang berdekatan dengan gajah. Naik kuda, naik unta, kan? Macam ayat Al-Quran, au ajidu 'alan nari huda. Nabi Musa kata, aku akan dapat menemui api ataupun petunjuk yang berdekatan dengan api. Alan nar tu artinya berdekatan dengan api. Muqaddamuha, Yang di depan sekali antara gajah-gajah itu ialah Mahmud. Mahmud tadi, mana ketua gajah lah. Ketua gajah tu nama Mahmud, duduk depan sekali. Mahmud ni sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab sejarah lah, dalam kitab hadis tak sebut. Fahina, maka dikala tawajjahu, mereka mengarah menghala, tawajjahu. Fahina tawajjahu, li untuk hadmi, memusnahkan. Li untuk hadmi, memusnahkan al-Ka'bati. Dikala mereka menuju untuk memusnahkan Kaabah, maka arsalallahu, Allah mengirimkan kepada mereka Atau ke atas mereka ma qassahu, apa yang Allah kisahkan. Allah kirimkan apa yang Allah kisahkan dalam surah ni lah. Kirimkan ababil. Fi qawlihi, dalam firmannya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Okey, cuba kita tengok kerajaan pada waktu zaman tentera bergajah tu. Ada satu kerajaan besar nama dia Aksum. di Ethiopia ataupun Habsyah. Ni kerajaan di Habsyah. Ini Mekah kan? Ni Mekah. Ketika hijrah dulu, hijrah yang pertama, sebahagian sahabat berhijrah ke Habsyah kan? So Habsyah dulu kerajaan dia nama Aksum. Ni kerajaan Ethiopia. Agama dia Kristian. Nasara Oleh kerana dia Kristian, so mereka ni berkawan dengan kerajaan Rom. atau Byzantine, Constantinople. Atas ni Rom lah. Rom waktu tu memerintah Syria, memerintah Mesir. So kerajaan Kristian pada waktu itu yang di sekitar ni, kerajaan Rom yang memerintah Syria, Palestin, Mesir. Kemudian ni kerajaan Ethiopia, satu lagi. Dan Ethiopia ni kan dia dekat je dengan Yaman sini. Perlu menyeberangi laut sikit aja. Mereka ingin menakluk Yaman. Kerana dulu Yaman diperintah oleh seorang Yahudi yang sangat marah kepada Kristian. Habis dia kutip macam Holocaust lah. Ni zaman dia, zaman Holocaust dia kutip masuk dalam parit bakar. Jadi raja ni marah. Raja Habsyah ni marah. Lalu dia menghantar 2 orang general. Satu nama Abrahah, satu nama Arya. Spelling dia Arya.
So bila dua orang tu berada di sini dan berjaya mengalahkan pemerintah Yahudi yang digelar dengan nama Dhu Nuwas, dia melarikan diri, dikatakan dia mati lemas. Selepas berjaya mereka bertapak di Yaman. raja, kata tak apalah kamu perintahlah Yaman. Bagi pihak aku, bila lama-lama mereka duduk di Yaman, Mereka mula berkuasa. Mula-mula jadi gubernur aja. dalam masa yang sama, Raja Aksum pun menjadi semakin lemah. Dan raja meninggal. Ganti dengan orang lain. So dua orang ni bertelingkah, berebut nak jadi penguasa Yaman. So akhir sekali berperanglah dua orang tu. Masa berperang dua orang tu, Abraha ni tercala sini. Kena pisau. Maka tercala. Tercala tu lah nama dia Ashram. Abrah al-Ashram. Salah satu riwayat kata mereka bergaduh dua tu terkena sini. Arya mati dibunuh. Semasa peperangan dua orang tu lah. Ada yang kata dia cala tu kerana ayah dia masa dia kecil-kecil ni degi apa, pukul-pukul dia dengan pisau. Cala, tak tahu mana yang betul. So nama Abraha ni Abraha Ashram kan? Abraha al-Ashram. Jadi bila dia dah lama sini dan dia berkuasa, dan bila dia berkuasa dia ingat memang dia nak berkuasa sungguh lah. Jadilah permusuhan dia pula antara dia dengan kerajaan Aksum. So Aksum pun hantar bala tentera lawan dia. So lama-lama tu dia kata tak apalah, kita bayar apa ufti lah. Maknanya dia tunduk kepada Aksum. Tapi dia tetap jadi raja lah. So bila dia mula berkuasa itulah dia beritahu Raja Aksum, dia kata, "Raja, kita bina kanisah lah. Sebab aku tengok orang-orang Arab ni dia banyak pergi ke Mekah. Sedangkan kita nak mewujudkan kerajaan yang besar lah. Dari segi ekonominya, ketenteraannya dan juga keagamaannya. So kita tengok orang Arab ni tak berapa nak follow kita ni. Tak berapa nak ikut kita. So mereka masih tebal lagi dengan keagamaan mereka, iaitu meletakkan Kaabah tu sesuatu yang suci. Kalau mereka pergi ramai-ramai sini, kita punya target matlamat tu tak akan kesampaian lah. Sebab itulah dia minta bantuan daripada Raja Aksum. So lama-lama bila kerajaan ni bersetuju, so mereka hantarlah macam-macam bantuan untuk bina kanisah dengan permatanya, dengan emasnya, dengan peraknya, buat cantik-cantik. Tujuannya untuk menarik orang supaya datang. So bila gitu, bila orang Arab tak tunduk kepada apa yang dia cadangkan, so berlakulah peristiwa dia menyerang Kaabah dan turunnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali disebabkan perbuatan dia itu, kerajaan Habsyah ni makin lama makin lemah, dan orang Yaman di sini, penguasa-penguasa Yaman, ketua-ketua kabilah dia mula berpakat dengan kerajaan Parsi sini. Masa tu nama dia Sasan, kerajaan Sasan. Sasani. Kerajaan Sasani, so mereka serang balik. Kerajaan Habsyah sini yang semakin lemah selepas kematian Abraha, serang, akhirnya habislah kerajaan yang didokong oleh Ethiopia. yakni Aksum atau Habsyah. Jadi pengajaran dia tadi, so bila cubaan nak ganggu Kaabah, maka Allah lemahkan mereka selemah-lemahnya. Habis dengan kerajaan-kerajaan habis. Ni Aksum, ni Arab. Tengok, dalam tahun 500-an Masihi, kerajaan Aksum, tamadun Arab ni, tamadun Arab waktu tu ada di Yaman ya, Sana'a. Kerajaan Sabak. Baik, sekarang ni cuba kita lihat jalan yang dilalui oleh Abraha menuju ke Mekah dalam ekspedisi ketenteraan beliau untuk meruntuhkan Kaabah. So dia bermula di Sana'a lah, pusat pemerintahan dia. Kemudian dia menuju ke Khash'am. Sebelum dia sampai ke Khash'am tu, dia telah pun ditentang oleh kabilah-kabilah Arab di kalangan orang Yaman lah, yang tak bersetuju dia untuk meruntuhkan Kaabah. Disebut dalam kitab sejarah, dia ditentang awalnya oleh Abu Nafr. Abu Nafrin kabilah Himyar. Tapi akhirnya Abu Nafr juga kalah dan dijadikan tawanan oleh Abraha. Dijadikannya sebagai penunjuk jalan. Sampai ke Khas'am di sini, Abraha ditentang oleh Nufail bin Habib. Nufail bin Habib
Al-Khas'ami lah, daripada tempat yang bernama Khas'am ni. So dia lawan akhirnya kalah juga, dan juga menjadi tawanan Abrahah, dan kemudian Abrahah jadikan dia sebagai pemandu jalan ke Taif, kerana mereka perlu melalui Taif. Di Taif, orang Taif ni dia bimbang dengan kehadiran Abrahah. Mereka bimbang takut Abrahah menghancurkan tempat mereka. So mereka kata, tak apalah, jangan ganggu tempat kami akan hantar orang untuk kamu pergi ke Mekah. Dia akan menjadi penunjuk jalan untuk kamu pergi ke Mekah. Kamu jangan apa-apakan tempat kami. Kalau kamu nak runtuhkan Kaabah, kami boleh tunjukkan kamu orang yang akan menunjukkan kamu jalan ke Mekah, iaitu Abu Rigal. So, Abu Rigal bawa Abrahah sampai ke Mukhammas ni. Al-Mukhammas. Mukhammas ni dekat dengan Mekah dah lah. Sampai di Mukhammas, Abu Rigal meninggal dunia. Dan dikuburkan di situ. Orang Arab ni punyalah marah kepada dia. Mereka setiap kali melalui kubur Abu Rigal, mereka akan lemparkan batu. Mereka akan seolah-olah merjam Abu Rigal. Baik, sampai di Mukhammas, Abrahah mengarahkan ketua tentera dia waktu itu, Al-Aswad bin Maksud, untuk menakut-nakutkan Quraisy, yakni dengan pergi merampas harta ternakan mereka. Aswad bin Maksud ni pergi rampas ternakan Quraisy dan juga ternakan penduduk sekitar Mekah tu, yakni kita namakan kawasan Tihamah. Mungkinlah orang Arab Quraisy waktu tu kalau nak hantar ternakan dia untuk makan rumput, mereka akan hantar ke kawasan-kawasan Tihamah yang lebih subur. Dirampasnya termasuklah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kirim pula utusan ke Mekah. Nama dia Hunatah. Ni pun daripada kabilah Himyar, Yaman, hantar ke Mekah. So Abrahah hantar utusan Hunatah untuk berjumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy. Kalau sekiranya mereka nak bincang, marilah berbincang dengan Abrahah yang berada di Mukhammas. Pergi ke sana. Kemudian antara yang pergi itu di kalangan kabilah-kabilah selain daripada Quraisy, kabilah Huzail, kabilah Kinanah. So mereka pergi dan berlakulah dialog dengan Abrahah, sehingga kan tokoh-tokoh Huzail dan juga Kinanah tu mereka kata, kamu jangan runtuhkan Kaabah. Kamu ambillah 1/3 harta yang ada di Tihamah ni, kamu ambil. Ada riwayat cerita kata gitulah. Tapi syaratnya kamu jangan runtuhkan Kaabah, kamu balik. Kamu ambil harta ataupun tanah kami ni. Bila Abdul Muttalib datang, waktu tu Abrahah bila melihat Abdul Muttalib, seorang yang kacak, hebat. Kalau sekali tengok tu rasa hebat. So dia pun terus bangun kerana takjub dengan perwatakan Abdul Muttalib. Dia persilakan masuk, jumpa dia, bincang dengan dia. Dia kata, nak buat macam mana ni? Kami mari ni, kami bukan nak merosakkan kampung halaman kamu. Bukan. Kami hanya nak runtuhkan Kaabah je. Abdul Muttalib kata, aku ni pemilik unta-unta yang kamu rampas. Jadi aku mari ni nak minta unta aku je lah. Abrahah bila dengar macam tu, dia kecewa sikit. Dia kata, apalah, aku ingat kamu ni orang yang hebat sangat. Aku ingat kamu nak bincang masalah Kaabah ni. Tapi kamu hanya minta 200 ekor unta kamu ni aja. Dia kata, aku nak buat macam mana, kata Abdul Muttalib. Kaabah ni ada pemilik dia. Aku bukan pemilik Kaabah. Unta tu milik aku. Jadi aku minta harta aku je lah. Bila Abdul Muttalib kata begitu, Abrahah pun memulangkan unta-unta dia. Dia pun pulang. Bila pulang dengan pembesar-pembesar yang lain, mereka kata, kita ni sudahlah. Abrahah ni memang akan meruntuhkan Kaabah kita. Lalu mereka pun pergi berdoa. Panggil ramai-ramai pembesar Quraisy tu berdoa di Kaabah. Waktu itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lupa kepada berhala-berhala mereka. Itu kisah dia. Kemudian Abrahah pula daripada Mukhammas tu, Mukhammis pun baca. Mereka maju untuk masuk ke kota Mekah sampai ke Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni dia dekat dengan Mina, antara Mina dengan Muzdalifah. Sampai di situ, gajah mereka tidak
mahu bergerak, tak mahu ke depan lagi. Abraha suruh tentera dia maju juga. Dan di waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Burung-burung yang berpasukan untuk melepaskan batu yang akan membinasakan tentera-tentera Abraha. Termasuklah gajah mereka, dan Abraha sendiri melarikan diri dan akhir sekali mati. kerana kesan daripada batu tersebut. So kalau kita tengok peta zaman sekarang kan, Mukhammas ni Taif, daripada Taif dia pergi ke Mukhammas. Ini Mukhammas. Atau Mukhammis. Daripada Mukhammas, Abraha pergi ke Wadi Muhassir di sini. Inilah, ni Wadi Muhassir. Yang ni kawasan Mukhammas. Kalau kita tengok lagi, ni Muzdalifah kan? Ini Mina. Ni Wadi Muhassir. Yang mana orang haji bila melalui kawasan itu disunatkan berjalan dengan cepat. Kerana kawasan itu kawasan yang telah diazabkan oleh Allah. yang ni kalau kita tengok satelit, sini Taif. Di sini. Yang ni lah Wadi Muhassir. Baik, sekarang ni ada satu penemuan jalan yang dilalui oleh Abraha. Ini jalan yang dilalui oleh Abraha. Ini mungkin jalan biasa yang digunakan oleh Abraha dalam siri-siri peperangan dia dengan kabilah-kabilah Arab. Laluan ni tidak semestinya laluan yang pada waktu itu dipilih oleh Abraha. Tapi most probably lah. Sebab Abraha ni sepanjang karier dia sebagai pemerintah di Yaman, dia sentiasa berperang dengan kabilah-kabilah Arab untuk menakluk ataupun melemahkan kabilah-kabilah Arab yang menentang dia. Jadi mestilah dia melalui jalan-jalan yang masyhur kan, ataupun dia buat laluan yang sesuai untuk tenteranya yang ada gajah tu. Bukti Abraha ni wujud dan tenteranya juga wujud, dan dia sebelum ni telah berperang dengan banyak kabilah-kabilah Arab. Ialah penemuan batu bersurat di kawasan dekat dengan Najran, kawasan Marigan. Satu artikel yang ditulis oleh pakar arkeologi dan sejarah kuno Universiti King Abdul Aziz telah membongkar tentang perkara ini. Ini artikel dia dalam jurnal. Ini kabilah-kabilah yang wujud zaman Abraha. Kabilah-kabilah Arab. Ni kawasan ni Bani macam-macam Bani kan. Di sini Telaga Marigan. Di kawasan Telaga Marigan ni ditemui batu bersurat yang tertulis Abraha di situ dan tentera-tentera dia melalui di situ, dan cerita tentang kisah mereka melawan beberapa kabilah di sini. Dan ada gajah pun. Kalau kita tengok dia punya batu dia, batu bersurat. Batu bersurat ni, ini batu bersurat. Batu-batu yang tengok ada gajah kan. Ini gajah-gajah. Ini batu dia. Ni penyelidik lah. Pergi dekat Telaga Marigan. Jadi kisah tu, kisah yang sebelum kisah tentera bergajah lah. Kira-kira 18 tahun. 18 tahun sebelum peristiwa bergajah. Maknanya lama Abraha ni berperang dengan kabilah-kabilah Arab dan berjaya menawannya. Jadi tak mustahil lah kalau dia membawa seramai 60,000 orang bala tentera untuk meruntuhkan Kaabah. Dan tidak mustahil juga dia membawa banyak gajah. Kerana itu misi terakhir dia lah untuk menakut-nakutkan kabilah Arab, terutama sekali Quraisy yang menjadi center tempat di mana orang Arab berkumpul. Yang dia takut itu menjadi pusat yang akan memberi cabaran kepada pusat yang dia bina, iaitu di Sana'a. Pusat sosioekonomi lah. Penguasaan ekonomi, penguasaan siasah, politik dan ketenteraan. So dia bimbang takut Mekah tu makin hari makin perkasa dan menjadi cabaran untuk dia lah. Tentang tulisan dia, kita tengok ni tulisan dia. Tulisan zaman dahulu lah. Dia guna simbol-simbol aja. Tapi ada orang mampu baca lah. Dan ditulis balik. Apa yang ditulis di batu. Dan cerita dia memang cerita tentang kabilah-kabilah yang bersama dengan Abraha. Satu, kabilah yang menjadi sekutu Abraha. Satu lagi, kabilah-kabilah yang menjadi penentang kepada Abraha. Yang terdiri daripada kabilah Adnan dan Qahtan.
Jadi dengan penemuan ni, kisah Abraha ni real lah. Yang hakiki. Bukan kisah-kisah dongeng. Jadi Quran tak banyak cerita lah tentang tu sebab kisah Ashabul Fil ni masih segar dalam ingatan mereka kerana baru saja terjadi. Alam yaj'al. So dia ulang balik sini. Ni alam sini, alam sini. So macam ini badal lah, ganti kepada yang ni. Yang dimaksudkan heran-heran tu benda nak perlu heran. Apa benda yang dia perlu herankan? Ni yang Allah, yang Tuhan kamu telah jadikan tipu daya mereka tadi, loss. Gagal. Fi tadlil. Dalam kegagalan. Seolah-olah kegagalan duduk sini kan. Ni kegagalan ni. Kemudian tipu daya mereka tu jatuh dalam kegagalan. So dia guna fi tu. Maknanya seolah-olah jatuh dalam perigi. Buta. Duduk rancang, mari-mari tersepak jatuh dari perigi. So dia guna zaraf tu. Seolah kegagalan sedang menunggu mereka. Kemudian dia buat dengan nakirah tu. Sama ada kita nak kata kegagalan yang amat dahsyat ataupun kegagalan yang bermacam-macam. Artinya kegagalan mereka tu, peluk mereka pun gagal, cita-cita mereka pun gagal, semua jenis kegagalan ada di sini. Dibuatkan nakirah. Okey, sekarang ni tafsir dia dari sudut nahwu lah. Alam yaj'al, ni pun dah ada tidakkah. Ingat dulu saya terjemah. Hamizi tanya tidakkah. Mari mana? Hamzah tu. Hamzah juga boleh digunakan untuk nafi, dan penafian menggunakan hamzah ataupun menggunakan istifham lebih kuat, lebih balik, lebih tinggi, lebih sampai kepada maksud berbanding dengan nafi secara langsung. Tidakkah. So lam yaj'al nafi juga. So nafi campur nafi positif. Jadilah makna dia ja'ala. So nafi lawan nafi jadi positif. Negatif lawan negatif jadi positif. So ja'ala aja makna dia. Alam yaj'al artinya ja'ala. Terjemahan lafzinya, tidakkah Tuhan kamu telah menjadikan. Maksud dia, Tuhan kamu memang telah menjadikan dah. Ja'ala. Tak payah soal-soal lagi dah. Memang telah menjadikan. Ja'ala kaidahum. Tuhan engkau telah menjadikan tipu daya mereka. Tipu daya mereka tu untuk apa? Perancangan mereka tu untuk menghancurkan Kaabah kan? Peluk mereka itu dalam apa? Dalam usaha untuk hadmil Ka'bati. Menghancurkan, memusnahkan Kaabah. Tafsir kepada tadlil ialah khasarin, loss, gagal ataupun binasa, halakin. Gagal campur dengan binasa. Matilah, semua matilah. Abraha sendiri pun lari, kemudian mati. Tak mati di situ pun mati tempat lain. Wa arsala alaihim tayran ababil. Okey, sekarang ni Jalalain nak tafsirkan ababil. Sebab tayran tu isim jamak. Dia isim jamak. Dia punya sekor tairun. So jamak dia tairun. Isim jamak. Jadi Allah kirimkan burung-burung tu dalam keadaan macam mana? Keadaan dia ababil lah. Secara jamaah. Satu puak. Satu kelompok mari. So jama'atin. Satu kelompok burung. Baik, berkenaan dengan lafaz ababil ni, kila dikatakan untuk ababil ni, dia tak ada singular. La wahida lahu. Tidak ada singular untuknya. Macam asatir kan? Perkataan asatir awal ini, cerita dongeng-dongeng lah asatir. Dia tak ada singular. Ka asatir. Perkataan asatir dia tak ada singular. So macamlah ababil tak ada singular. Baik, bagi yang kata ada singular, wakilah wahiduhu, so singular dia adalah ibbaulun. Ataupun ada juga orang kata ibbalun. Seekor burung ababil disebut ibbaulun ataupun au ibbalun au ibbilun. Okey, untuk ibbaulun ada wazan macam tu. Ada seperti ijjaulun, ka ijjaulin. Maknanya ibbaulun ni kan, dia bentuk wazan apa? Form dia tu, form mana? Form ijjaulun.
So hijau anak lembu. Untuk yang ibbalun ni dia sama dengan wazan. Wa miftahin. Cuma ada idgham lah. Sebab ada dua huruf ba. Untuk yang wazan ibbilun sama dengan wazan Sikinun wa sikinin. seperti wazan pisau. Sikinun, miftah, kunci. Ini cara dia kalau kita jumpa satu perkataan yang tak biasa, Kita kena tengok dia form dia ni, dia punya wazan dia, artinya dia punya baris dia sama dengan kalimah yang biasanya yang mana. Itu cara orang Arab bila dia jumpa dengan satu perkataan yang susah, yang jarang-jarang dijumpai. So dia kata ada, wazannya seperti sekian-sekian. kalau kita nak tentukan satu kalimah ni kalimah Arab ke tidak, so kalimah tu mestilah berwazan seperti kalimah-kalimah yang lain. Yang biasa. Kalau isim seperti isim-isim yang lain. Jangan sampai orang Arab yang hebat-hebat tentang bahasa dia kata Tak ada wazan seperti ini dalam bahasa kami. tak ada sebut macam ni. Kalau tak ada artinya itu rekaan. Rekaan datang daripada bahasa orang lain ataupun orang mencemarkan bahasa. Kalau kalimah tu kalimah Parsi ke, tak apa. Tapi dia telah diarabkan. Macam Melayu kan, kita bahasa Inggeris banyak kita Melayukan. Tapi kena dengan cara kita lah. Shen tak nak lah. Jadi C pula Islamisasi, jadi Islamisasi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okay, perkataan sijil tafsir dia tinin. Tin, tanah yang dimasak. Mana boleh tanah dimasak? Tanah yang dibakar lah. So bakar sehingga jadi masak. Tanah yang dimasak. Mana kerah lah. Baked lah, baked. Ni pun setengah-setengah ahli bahasa kata daripada bahasa Parsi. Asalnya sang vagil. Sang jadi sing, gil tu jadi jil. Sang makna batu, gil makna tanah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Tuhan engkau menjadikan mereka ka'asfin ma'kul. Okay, tafsir asfin ialah kawaraki, seperti daun tanaman. Kawaraki zar'in. Akalathu yang dimakan oleh. Saya terjemah dimakan oleh. Tapi sebenarnya yang binatang-binatang memakannya. Yang binatang-binatang memakannya. Dawab, mufrad dia dabbah. Biasanya digunakan untuk binatang yang berkaki empat lah, seperti binatang peliharaan ataupun binatang ternakan. Tapi dia banyak makna. Ni dabah. Ni dabah. Jamak dia dawa. Animal je. Beast. Yang berkaki empat. Donkey ke horse ke. So dia kata seperti daun-daun tanaman yang dimakan oleh binatang-binatang seperti kuda, lembu. Mudah nak kunyah. Kemudian ada yang berguguran daripada mulutnya dan binatang itu memijak-mijaknya. Dasayadusu pijak. So binatang tu pijak-pijak dia. Wadasathu. Dan menghancur ataupun memusnahkannya. Afna yufni. Ai tu tafsir lagi. Ai maksudnya ahlaka. Allah membinasakan mereka. Ahlakahumullahu. Allah telah membinasakan mereka. Mematikan mereka. Ahlakahumullahu ta'ala. Membinasakan tentera bergajah. Kullu wahidin. Setiap satu. Adalah Bihajarihi. Setiap satu dengan batunya yang ditulis al-maktubi alaihi ismuhu, namanya. Maknanya setiap burung tu bawa batu dan dia hanya tuju kepada sipulan-sipulan aja. Maknanya seolah-olah macam batu tu dah tulis nama Abraha. So batu tu akan pergi ke Abraha je. Setengah orang tak setuju, dia kata mana siapa tahu. Siapa tahu ada nama batu tu. Kenapa tak mungkin juga? Lepas tu orang tengok ada nama. Lepas tu batu tu jatuh. Lepas tengok kena orang tu, batu tu masih ada sisa. Setiap batu tu ada nama. Ini cerita kan? akhbar. Nama lagi sejarah. Benda sejarah. Nak percaya tak percaya sudah.
Maknanya kalau dia kata tak mungkin, ada juga kemungkinannya. Dari segi logik tak mungkin. Dari segi logik ada mungkinnya. Sudut yang lain ada mungkinnya. Namun lagi sejarah. Baik. Kul tu kan, kalau kita baca dengan nasab kulla wahidin bihajarihi al-maktubi alaihi ismuhu. Maksud dia jadi badal kepada hum lah. Jadi seolah-olah Allah membinasakan setiap seorang daripada mereka dengan batunya yang tertulis nama setiap orang itu. Wahwa dan batu tu akbaru lebih besar sedikit minal adasah daripada kacang apa kita panggil? Kacang dal. Lebih besar sikit daripada kacang dal. Wa asgharu lebih kecil sikit daripada minal himmisah ataupun himmasah. Himmisah. Daripada kacang kuda. Besar-besar sikit tu kacang kuda orang panggil tak? Ada ta tu makna sebiji lah. Hummus pun orang Arab panggil hummus. Jadi kalau sebutir jadi hummusah lah. Di mana batu itu kharaqa menembus. Mencarik, menembus. Kharaqa yakhriqu, kharaqa yakhruqu. Yakhruqu, batu itu menembus al-bidah. Al-bidata. Helmet. Askar kan pakai helmet. Yang besi tu. Tembus. Masuk kepala. Keluar kat dubur. Ceritalah orang cerita. Bukannya riwayat ni. Bukan riwayat. Sahihah. Bukan riwayat seperti hadis. Maknanya ada hadis sabit ke hadis saya. Tak ada cerita. Sejarah. Sejarah mulut ke mulut. Dia pergi tanya tu nenek moyang yang mana tak tahulah kan. Ini cerita-cerita perawi sejarah lah yang rajin mencari maklumat. Riwayat sejarah. Menembusi topi yakhruqul albidata warrajula kan. Walfila. Maknanya batu tu kena helmet, kemudian menembusi orang yang pakai helmet tu yang menunggang gajah. Tembus lagi gajah tu sampailah ke tanah batu tu. Wayasilu sampai ke, maknanya batu tu kena, kemudian batu tu akan bila tembus kenalah bumi kan. So wayasilu dan sampailah batu itu akhirnya sampai ke bumi. Ilal ardi. Atau sampai ke tanah. Wa kana haza. Peristiwa ini berlaku pada tahun di mana maulidi, kelahiran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam tahun 500 lebih pertengahan tahun 500 Masihi. Kira-kira 570 ataupun 71 Masihi. Okey, dari segi rima, keindahan rima, kita tengok ayat-ayatnya semuanya berakhir dengan lam-lam kan. Fil, tadlil, ababil, sijil, ma'kuli. Sebab tu orang kata Quran ni syair tak syair je. Nak kata syair pun bukan syair, nak kata tak syair pun tak boleh juga sebab dia ada rima. Dia antara tu lah. Dengan adanya ni dia akan ada rima. Bila ada rima, bila dibaca tu dia melahirkan alunan. Dan alunan tu sendiri ada kaifiat dia sendiri lah. Ada kelebihan dia sendiri. So yang lain tu grammar tu tengoklah. I'rab dia macam kaifa ni. Alam tara kaifa kan. Tengok apa benda. Tengok kaifa lah. So tara ni ada dua maf'ul. Apakah kamu tahu? Kalau tahu kena ada dua maf'ul. So dalam ni dia mewakili dua maf'ul lah. So kalau ayat tu dia lengkap, dia mewakili dua maf'ul. Macam araftu Zaidan tabiban. Aku tahu Zaid itu seorang doktor kan. So ada dua maf'ul. Sedangkan sini tak ada maf'ul. Kemudian kaifa tu asalnya dia duduk belakangnya. Fa'ala rabbuka
bi ashabil fil. Kaifa gitu. Tanya soalan ni dia tak boleh duduk belakang, dia kena duduk depan. Tak sini. So dia maf'ul mutlak lah. Maf'ul mutlak. Maknanya kalau kita letak sini ayya fi'lin fa'ala rabbuka. Ayya fi'lin fa'ala rabbuka. Tuhan kamu telah melakukan sesuatu kepada tentera bergajah ni perbuatan jenis mana? Ayya fi'lin. Perbuatan jenis mana yang menakjubkan ni? Perbuatan ni lah. Perbuatan dia telah menjadikan tipu daya mereka itu musnah. Tak berjaya. Binasa. So, bagi yang kata banyak gajah tadi, sini letak seekor je kan? Kerana meraihkan Mahmud tadilah. Jadi tentang bilangan dia, Berapa ekor? nama semua tu, ini cerita-cerita sejarah aja, tidak ada dalam riwayat yang sahihah lah. Cerita-cerita tentang Ashabul Fil semua riwayat-riwayat Daripada akhbar sejarah. mana berita-berita, cerita-cerita sejarah aja. Cerita sejarah ni kita nak percaya, tak nak percaya, itu tak ada masalah. Tak boleh buat bising lah. Kau bawah kita ni banyak, dalam Asia tu dia kata, oh ni perkara gaib, tak patut. Dia orang yang tak suka perkara-perkara yang tak sabit tu diketengahkan. Mana dia kata? Nombor 3, Az-zahir anal fil wahid qad zukira fil adad aqwalun mutakazibah. Dia kata wahid kan. Tapi dia kata ramai dalam tafsir sebut banyak pendapat tentang banyak fil. Ini semua bohong belaka. Tak boleh dipercayai. Az-zahir anal fil wahid wa qad zukira fil adadi aqwalun mutakazibah. Tentang adat ni kan, kalau banyak adat ni, banyak pendapat-pendapat yang semuanya bohong, tak boleh dipercayai. Bagi dia macam tak ada riwayat lah. Kalau tak ada riwayat tu, maknanya ada kata 13, ada kata 9, ada kata kalau ikut Quran kata gitu, satu-satu je lah. Satu, kemudian hadis-hadis pun tak ada sebut. Jadi zahirnya, dia kata zahir ni kan, zahirnya satu lah. Wallahu a'lam bissawab.